الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Muslimin muslimat, malam ini kita sampai pada hadis seterusnya dalam buku Al-Wafi yang menghimpunkan hadis-hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Dan untuk cerita saya sampai kepada bab menceritakan tentang cara duduk dalam solat. Hadis yang pertama adalah hadis daripada Abdullah bin Umar. Dia berkata bahawa beliau melihat annahu kana yara Abdullah bin Umar yatarabba'u fi as-salati idza jalas fafa'altuhu wa ana yawma'idhin hadithu as-sin. فنهاني عبد الله بن عمر وقال إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى. فقلت إنك تفعل ذلك فقال إن رجلي لا تحملان. حديث riwayat Bukhari. Bila dia bercerita tentang duduk dalam solat, yang pertama ialah tentang perbuatan Abdullah bin Umar bila mana beliau sudah tua dan dilihat oleh anaknya bahawa beliau solat dalam keadaan yang tidak sebagaimana yang diajar oleh Rasulullah SAW. Maka anaknya mengikutinya, iaitu duduk antara dua sujud ataupun duduk dalam tasyahud, tidak seperti yang diajar yang kita biasa lakukan, iaitu duduk atau sujud dan kaki kanan tegakkan dan duduk atas kaki, tapi dia duduk dalam keadaan macam biasa dan bersila kaki. Jadi diikuti oleh anaknya dan ditanya kepada dia ataupun diikuti oleh anaknya. Kemudian Abdullah bin Umar melarang. Lalu ditanyakan balik. Bila dilarang, dia kata sunnah dalam solat ialah tegakkan kaki kananmu dan bentangkan jari kiri macam biasa dulu. Bukan dikatakan balik kepada dia kena kata fa'al dzalik, tapi membuat. Maka dia kata inna rizlaya la tahmilan, kaki pun tidak dapat tak larat nak tampung badan. Maka sakit ataupun badan besar itu menyebabkan dia tak dapat duduk macam biasa. Sebab itulah dia duduk cara yang baik. Jadi hadis ini menunjukkan bagaimana Abdullah bin Umar, seorang sahabat Nabi, beliau tetap mengajarkan cara duduk dalam solat seperti mana diajarkan oleh Nabi Sunnah. Tapi dia tak dapat nak buat disebabkan kemunculan. Dan cara duduk dalam solat ini merupakan kita katakan majoriti ulama mengatakan bahawa cara duduk yang sebegitu termasuklah cara duduk yang kita lihat nanti dalam tasyahud akhir daripada Nabi. Ini betapa sahabat menilai tinggi hadis daripada Nabi, menganggap sebagai sebuah hadiah untuk diberikan kepada orang lain. Jadi dia kata bala fa'ahdihani, sudah tentu hadiahkanlah ia kepadaku. Jadi dia cerita bahawa kami bertanya kepada Rasulullah, kami lah yang antara yang tanya maksudnya tentang tasyahud. Jadi tentang selawat dalam tasyahud. Jadi Nabi ajar Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Itu antara selawat yang ada dalam tasyahud yang diajar. Sayyidina tak ada. Kita baca tak Sayyidina Umar, ya.
dia penghukum. Di ulama mengatakan bahawa dalam solat tak ada tambahan. Di luar solat tak ada salah, tak tambah apa pun. Dalam solat ni kalau boleh memang tak ada penambahan seperti itu. Tapi ramai yang lakukannya mungkin disebabkan itulah. Kita katakan bahawa kita menggunakan banyak sangat perantaraan antara kita dengan hadis, sampaikan masyarakat tu sekurang-kurangnya dia tahu mana yang ada dalam hadis, mana yang tak ada kurang-kurang. Tapi nampaknya masyarakat kita mungkin dalam setengah-setengah keadaan dia keliru. Jadi bila kita beritahu dia bahawa dalam hadis tak ada Sayyidina, dia kata apa salah? Dan nak tambah Sayyidina bukan salah, benda tu nak puji. Jadi orang ni kita kata sebenarnya dia susah nak buang tabiat lah. Dia suka sebab dia nak mula dengan benda tu dah lama, nak buang susah. Ada lafaz yang lain. Contoh dalam surah Bukhari sendiri, Allah SWT Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi. Jadi ada tambahan lain. Kama supaya Pak Ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi. Ini benar ni ada. Jarang kita dengar, jarang diamalkan. Allah SWT Muhammad wa ala ali Muhammad kama supaya Ibrahim wa ala Ibrahim al majid itu tadi. Baik. Jadi ulama bincang hukum dia, semua katakan bahawa disebabkan benda itu berlaku sebelum itu tanpa salawat, maka ditanya oleh sahabat, maka ia hukumnya bukanlah satu wajiban. Yang tasyahud awal, tasyahud yang kedua juga ada perbezaan pandangan. Ada ulama kata tasyahud awal tak payah selawat pun tak apa, ada hanya pada tasyahud akhir, ada yang kata pada keduanya. Ini perbezaan pandangan Allah, itu memang ada. Khususnya doa qabla salam, doa sebelum memberi salam selepas tasyahud. Jadi kita tahu bahawa Nabi SAW mengajar kita bahawa di antara tempat untuk berdoa dalam solat, selain bersujud, selain beriktidal, juga ialah ketika habis atau selesai membaca tasyahud. Hadis seterusnya ialah hadis Abu Bakar As-Siddiq yang mengatakan bahawa dia berkata kepada Nabi, "Alimni du'aan adamu bihi fi salat." Rasulullah ajarkan kepadaku doa untuk aku doakannya dalam solatku, iaitu sebelum bersalam. Maka Nabi mencadangkan, memberitahu, bersabda, "Allahumma inni zalimtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim." Itu satu. Dan hadis sebelumnya pula ada Abu Hurairah, Nabi berdoa sebelum salam. Nabi sendiri yang berdoa, didengari oleh Abu Hurairah. Nabi berkata, "Allahumma inni a'udzubika min 'adzabil qabr, min 'adzabil nar, min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil masiihid dajjal." Hadis ini ada ulama yang kata bahawa dia wajib, tapi sebenarnya jumhur, bahkan hampir semua ulama kata ini sunat, dibaca selepas tasyahud sebelum memberi salam. Doa yang berbentuk mengampunkan dosa tadi, dan juga doa daripada dibebaskan dari azab kubur dan sebagainya. Dan kita juga dibenarkan berdoa di sini dengan doa kita sendiri, benarkan dalam salat atau dalam hati. Maksudnya adalah tempat yang mustajab doa, seperti sujud, iktidal, antara bersujud dan juga sebelum memberikan salam. Seterusnya ialah bab memberikan salam. Daripada Jabir bin Samurah, dia berkata, "Kunna idza shallaina ma'a Rasulillah, qulna assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah." Mereka sahabat ni pada satu ketika di awal itu mereka memberi salam kiri dan kanan. Kemudian mereka mengisyaratkan dengan tangan, beri salam. Jadi dia nak beri sampai semua kita. Jadi sahabat ni dia lah mula-mula belajar sembahyang macam mereka lah. Jadi kita akan jumpa hadis yang dia cakap dalam sembahyang pada macam mereka. Maka Rasulullah menegur dan mengajar, "Alamatu bi'una bi'aidikum kanaha annaru khairin syumus." Buat apa nak duduk tangan-tangan ni macam ekor kuda liar? Macam kuda liar. Kuda
ekor kuda yang tak berdiam. Dia bergerak dengan ekor dengan badan. Lepas semuanya tunjuk ni. Rasulullah pasal benda tu. Rasulullah tanya kenapa buat macam ni? Macam kuda, macam ekor kuda. Kuda dia. Tu perbandingan. Innama yakfi ahadakum an yada'a yadahu ala fakhidh. Cukuplah tangan kamu tu letak atas paha. Cukup, letak atas paha cukup. Thumma yusallimu ala akhihi man ala yaminihi wa shimalihi. Dia bagi salam kanan dan kiri. So tak payah tunjuk kan. Tunjuk macam tu dah tahu lah. Kemudian apa, ada orang zaman sekarang ni setengah orang dia sebenarnya tak tunjuk tangan, tapi dia terbalikkan tangan. Ada orang buat tu letak tangan di bawah, bisa salam orang. Dia tak tahu ni main mana. Allah Alam. Tak tahu nak buka macam amalan buka tu dia doa buka lah syurga untuk tahu. Maknanya doa yang dia baca tu tak? Ya, dia dulu saya pernah hafal doa tu. Bila kita pergi salam sebelah kanan, kita baca Allahumma ftah li abwaab al-jannah apa tu? Kan? Dua sama Allah kita baca betul-betul. Tu tu buka tu. Betul. Oh, dapat jawapan. Jadi sebelah tadi sebelah kiri. Itu saya falsafah. Ada sebab tu dia buat tu. Rupa-rupa. Oh, dia tepuk, dia seronok habis merah tu. Seronok. Dia tepuk. Dan tambah tadi doa tak ada lah. Doa kan memang tak ada lah. Dalam hadis dan sebagainya tak ada doa tu. Jadi mungkin doa tu datang serta dengan gerakan tangan. Dan dalam hadis ni disebutkan bahawa Nabi memberi salam, Nabi menunjuk salam kanan dan kiri. Dalam hadis yang sepas itu pula kanan dan kiri juga. Dan sahabat berkata, sahabat Abu Waqqas kata, "Kuntu ara Rasulullah yusallimu ala yamini an yamini wa an yasari hatta ara bayad qaddihi." Nampak pipi dia, putih pipi dia. Kalau dia beri salam yang paling betul lah, supaya dapat dilihat pipi. Ya. Jadi tentang salam ni, pertama tentang lafaz memberi salam, yang ada dalam Sahih Bukhari Muslim dan beberapa buku hadis lain, ada hadis-hadis yang sahih seperti ini yang mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu lafaz ni. Assalamualaikum. Yang tambah wabarakatuh tu ada dalam hadis yang ditekankan oleh ulama. Hadis yang awal, ia penambahan wabarakatuh itu. Itu adalah satu tambahan dalam hadis yang lain dalam Sunan Abi Dawud. Kajian ulama mendapati bahawa tambahan itu adalah penambahan daripada orang yang menyalin Sunan Abi Dawud. Mana asal hadis Abi Dawud tak ada wabarakatuh. Asal dalam semua buku hadis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, itu. Tapi penambahan wabarakatuh itu ada dalam beberapa naskah yang telah dilihat oleh ulama sejak dahulu, mengatakan bahawa kemungkinan besar adalah penambahan daripada yang menyalin hadis tersebut. Di zaman itu dia tak ada betul sekali lah, dia ada syaitan semua, dia upah orang salin. Orang yang menyalin ni orang yang memang hebat lah, terutama murid-murid dia, ataupun yang diupah oleh murid-murid Abu Dawud contohnya. Dan selepas tu jadi menyalin. Salinan ni juga diberi pengukuhan oleh ulama. Sampai ke tahap di zaman awal hadis dibukukan, mereka akan tengok dakwah tu, dakwah apa, dakwah apa. Maksudnya kadang-kadang dia belajar hadis daripada seorang guru itu, dia lihat penulisan dakwah tu, sepatut buku ni dah lama lah, kenapa ada tulisan yang baru. Pokoknya dikaji lagi, ini penambahan kepada orang yang menyalin. Sampai tahap tu. Sebab tu kita katakan bahawa kajian hadis ni lengkap daripada awal, bukan mudah. Kita katakan ulama-ulama awal ni terlepas pandang ataupun silap buat kajian, kita tak tahu salah. Betul begini. Jadi hadis yang jelas adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma ulama kata boleh tak bagi Assalamualaikum
Tunggu atau boleh balik masih masuk dalam tahap salam, memberikan salam. Kemudian satu lagi masalah yang berkaitan ataupun perbincangan, Nabi beri salam kanan dan kiri, dua salam. Jadi ijma' ataupun kesepakatan semua ulama sama sahabat lagi bahawa yang pertama itu adalah wajib, yang kedua itu sunat. Sebab itu didapati sahabat Nabi ramai juga yang beri salam sebelah, lepas tu habis dia bangun masuk isteri dia Aisyah dan sebagainya. Tapi riwayat daripada Nabi tak pernah buat sekali. Walaupun ada riwayat sekali, riwayat yang dhaif. Yang sahih adalah Nabi beri salam dua. Jadi ini mungkin kita buat salah pelik lah. Ini mana sahabat kata sahabat memahami mana yang rukun, mana yang wajib, mana yang sunat. Sebab tu Aisyah sendiri pun buat begitu, masuk sahabat-sahabat yang lain. Jadi kita boleh lihat maksudnya yang disepakati wajib adalah salam yang pertama. Jadi salam pertama, kemudian nak tolong terus. Dalam mata Hanafi ada pandangan yang lagi dahsyat. Kata tak betul lah. Pandangan yang lagi hebat dan tak payah beri salam pun boleh. Itu lepas habis tasyahud, dia bangun terus. Jadi ulama ramai kata bahawa pandangan tersebut mungkin sesuai pada waktu yang tertentu. Lah mungkin ketika dia dah habis tasyahud tak dapat bersalam, dia tunggu ulang balik ke? Mungkin dalam keadaan itu dah lama baca tahiyat, tahan lama, tak ada beri salam, lepas. Jadi untuk mazhab Hanafi dia dah selesai. Walaupun tidak disetujui oleh tiga lagi mazhab yang pertama. Dan dalam nas pun disebutkan Sunan Tirmizi disebutkan bahawa tahlil hatta taslim, dan menghabiskan, menghalalkan perbuatan lepas solat adalah salam. Baik. Kemudian sunat adalah bab zikir selepas solat daripada Ibnu Abbas berkata anna raf'a as-sauti bi dzikri hina yansarifu an-nasu min al-maktubati kana 'ala ahli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Ibnu Abbas kuntu a'lamu idza sarafu bidzalika idza sami'tuhu. Ibnu Abbas kata, hadisnya oleh Bukhari Muslim, bahawa meninggikan suara dengan zikir selepas habis solat fardu berlaku pada zaman Nabi. Dan kata Ibnu Abbas, itulah sebab dia tahu bahawa mereka telah pun selesai solat. Aku mengetahui bila mereka selesai solat apabila aku mendengar mereka berzikir. Dan dia mengatakan mereka bertakbir. Jadi hadis ni menjadi perbincangan panjang dan mengikut pandangan Imam Syafi'i wallahu a'lam, yang saya ingat bahawa ini adalah untuk tujuan mengajar sahabat tentang zikir. Maka Imam Syafi'i kata kalau imam sudah pasti, bahawa makmum telah pun tahu apa yang patut dia tahu, maka elok diperlahankan kembali. Dia berdasarkan kepada banyak hadis yang menunjukkan Nabi zikir tidak kuat. Tapi kalau kita tengok balik dalam hadis-hadis yang Nabi zikir memang betul pun. Begitulah sebab Nabi kuatkanlah sahabat Madinah dan juga sahabat yang Madinah apa yang dibaca oleh Nabi dan sahabat yang keempat. Sebab tu kata ulama juga bahawa itu disebabkan tak ada orang yang ramai sangat orang, dia tak tahu habis ke tak lagi solat. Jadi maka yang belakang-belakang tahu dah habis lah. Bila mereka tinggikan sikit suara untuk berzikir lepas solat. Dan ada juga ulama kata dalil yang disebutkan di sini menyebabkan kita tak boleh larang orang zikir kuat lepas solat. Zikir kuat lepas solat, sehingga kan yalah, sahabat-sahabat kita yang mungkin agak keras dalam bab ni, bila kita bincang, kita kata ada pandangan daripada ulama besar daripada Saudi sendiri, itu Syekh Saleh Muhammad Saleh Al-Utsaimin dalam buku dia Soal Jawab Tentang Solat, dia kata dia mencadangkan bahawa zikir lepas solat ni mesti kuat, lain dengan apa yang diamalkan. Misalnya dia sendiri kata, berdasarkan hadis ni, dia kata pandangan dia dan pandangan mungkin yang diambil oleh ulama sebelum ni ialah kita kena kuat zikir.
tahun lalu Ustaz banyak yang belakang. Itu yang orang tanya kepada dia. Dia kata kalau hafiz serentak dan yang awal tu dan semua dia berzikir, dia tak ganggu. Macam kita baca Quran, kita pergi masjid Haram, masjid Nabawi, kan ramai orang baca Quran, tak ganggu pun solat kita. Maksud kadar yang kuat tu bukan kadar terlalu kuat lah. Dan juga kalau ramai-ramai zikir semua dia tak ganggu kan? Jadi kalau yang sesuai dia kata, kalau semayang serentak, habis serentak, elok zikir kuat, tak ganggu seberapa. Tapi beza mungkin kalau ada orang tu semayang, ada lagi datang lewat, itu tak ada lain. Ini nak ceritakan bahawa ada orang yang terkejut lah, dia betul ya suami kata memang betul, dia kata memang kan? Itu kata kita kadang-kadang kita tengok fatwa ulama sekarang, ulama dulu, kita kena tengok banyak sumber. Ada hari orang tanya soalan lain, dia jawab lain. Ada hari orang tekankan sudut lain, dia jawab lain. Jadi elok kalau kita kumpulkan dan lepas tu kita buat satu kesimpulan. Jangan kita ambil satu je fatwa dia. Macam orang kata Syekh bin Baz semua tu menyesatkan para muslimin. Ada yang nampak macam tu, tapi pada hari lain orang tanya dia lain, dia jawab lain. Jadi kita kadang-kadang kita nak fatwa dia ikut kita. Sebenarnya kita kena faham apa maksud, konteks, kata-kata, baru kita boleh faham maksud dia. Maksud dia. Sebab tu ada orang duk beria-ria, duk menyesatkan tokoh-tokoh Islam yang terkenal macam Salman Nasir Tutup tu. Dia abaikan pujian terhadap orang. Dia duk kumpul pujian, cacian, kutuk semua. Dia tak adil lah. Macam juga orang yang duduk berminta minta juga, duk kumpul penangan yang duk menyesatkan minta minta, sah dia. Tapi dia tak kumpulkan penangan yang memuji. Macam saya ingat kisah Imam Tirmizi, Al-Zahabi pernah cakap Tirmizi ni kajian dia ada sedikit kelonggaran, tapi dalam buku lain dia puji. Jadi kenapa kita tak ambil dan kita bandingkan di mana sudut mana dia kritik, sudut mana dia puji. Jadi itu masalah kita dan ulama-ulama kita kadang-kadang dia tak tahu niat orang yang tanya. Orang tanya dia provok dia sikit, mungkin dia silap jawab, maka jawapan dia dibukukan, dia rekodkan, disebarkan. Sedangkan pandangan dia lain. Itu kita hati-hati. Sebab tu saya katakan bahawa kuat pandangan orang yang suruh menguatkan suara zikir lepas sembahyang ni kuat. Kerana dia ada hadis jelas dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Dan dia pun ada adab-adab dia. So dia tak suruh kuat, terlalu kuat dan mengganggu dan sebagainya. Baik, seterusnya ialah satu hadis yang disebutkan di sini daripada Nabi. Namun begitu cerita ni ialah Al-Mughirah bin Syu'bah, seorang sahabat Nabi. Dia menulis surat kepada Muawiyah. Dalam surat itu dia suruh orang yang menulis surat itu menulis sebuah hadis. Jadi ini menarik juga bagaimana seorang sahabat dengar sebuah hadis dan dia nak beritahu kepada sahabat yang lain, maka dia suruh tulis hadis tersebut. Penulisan hadis telah pun berlaku sejak awal lagi. Hadis tersebut ialah hadis bahawa Nabi setiap kali selepas solat fardu, Nabi akan berzikir dengan zikir yang kita tahu, la ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wal hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian sambung dengan Allahumma la mani alima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u dzal minkal jadd. Hadis ini ataupun ayat Allahumma la mani alima a'tait itu Nabi pernah baca ketika i'tidal. Ini adalah hadis yang menarik lah. Ketika i'tidal Nabi pernah baca, ketika lepas solat Nabi pernah baca. Jadi Al-Mughirah tulis kepada Muawiyah, inilah di antara doa zikir yang Nabi pernah baca selepas setiap kali solat, masa hampir setiap kali solat. Seluruhnya ialah hadis bertauban juga sama. Dia menceritakan dengan lebih jelas. Dia kata Rasulullah ni bila dia habis solat, dia terus istighfar talatan, dia beristighfar 3 kali. Dan daripada riwayat hadis mengatakan bahawa dalam lafaz lain dia katakan bahawa bagaimana istighfar itu ialah astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu cara sebut. Kita orang tambahan pilih sedap lebih panjang. Tapi yang Nabi baca yang disebut oleh riwayat hadis, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali. Nabi sambung lepas itu, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta dzal jalali wal ikram. Tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ini
Inilah sahaja lafaz yang dibaca. Dan penambahan-penambahan Allahumma salli bila yang salam wa hina Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu penambahan daripada hadis yang tidak sahih, bahkan hadis yang palsu. Ulama ada kata masuk Syekh Al-Bukhari ketika dia buat komentar terhadap buku hadis palsu, dia mengatakan bahawa penambahan ini tidak ada dalam mana-mana hadis. Ia hanya ada dalam hadis yang palsu. Ditambah hadis selah-selah. Islam dah okey. Ditambah lagi yang Rasulullah Nabi SAW sedap bunyinya. Tapi di Malaysia ni memang hadis tu memang semua orang aman. Boleh dikatakan tak pernah semua hidup saya tengok tu imam yang baca kuat-kuat, dia baca dekat ni. So itu kan kita kena kaji juga macam mana boleh begitu mantap hadis palsu ni dalam masyarakat kita. Walaupun ada orang kata hadis palsu boleh amal, maksudnya bukan maksud boleh amal ni, maksudnya tak salah kalau ada lepas solat nak baca doa apa pun tak apalah. Tapi maksudnya kita heran hadis yang sahih tak apa pun. Hadis palsu langsung dari palsu. hadis palsu penambahan Dia teksa sendiri ya. Kemudian sama juga macam cuma doa lepas azan lain sikit lah. Doa lepas azan hadis dhaif, iaitu innaka la tukhliful mi'ad, yang ujung itu tambahan tu hadis dhaif kan. Di tengah tu hadis palsu tambahan, iaitu yang sahih Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati wa salatil qa'imah ati Muhammadin wa sallallahu alaihi wa ba'athu maqam mahmud alladhi wa'ata. Itu hadis sahih macam pun. Yang tambah Allahumma ati Muhammad wa syarafa wa darajatal 'aliyata ar-rafi'ah ati sayyidina. Itu tambahan palsu. Tambahan. Itu mesti ya, itu kita doa makan. Doa lepas makan, doa makan, semua yang dhaif boleh. Dalam Sahih Bukhari ada doa lepas makan, itu satu potong. Jadi kadang mungkin kita orang tahu kita tak cukup mempopularkan hadis tu. Kita cuba insya-Allah masa nanti hadis mana akan menggantikan yang palsu. Terusnya ialah zikir lebih panjang. Ibnu Zubair, Abu Zubair tadi, setiap kita lepas solat dia akan baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Ditambah lagi la haula wa la quwwata illa billah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, lahul ni'matu wa lahul fadl wa lahul thana'ul hasan, la ilaha illallah mukhlisina lahu din wa law karihal kafirun. Lepas dia baca benda tu, dia cakap ba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhallilu bihinna dukhul qadis salat. Rasulullah dia baca dulu benda tu, dia buat benda tu, kemudian dia cakap inilah yang Nabi baca setiap kali lepas solat. Perbuatan lebih panjang ditambah wala na'budu illa iyyah dan sebagainya. Hadis riwayat Muslim. Dan hadis seterusnya ialah hadis yang popular, iaitu dalam Sahih Muslim tentang tasbih 3 kali, tahmid 3 kali dan takbir 3 kali. Itulah kata Nabi fatilka tis'atun wa tis'un, itulah 99. Dan waqala tamamal mi'ah, dan disebutkan mencukupkan 100. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tapi kata Rasulullah qadayahu wa kana tazarul bahr, diampunkan dosanya walaupun seperti besar air macam buih di dalam air lautan. Penting diampunkan dosa. Ada riwayat lain menyebutkan, dalam hadis yang lain menyebutkan 10, 10, 10. Ada yang sebut 11, 11, 11. So ini 33, 33, 33. Dan Nabi juga pernah ajar zikir macam ni ketika nak tidur. 33, 33, takbir 34. Ada riwayat tersebut. Jadi ini adalah antara amalan yang Nabi buat selepas memberi salam, selepas memberikan salam. So dalam itu terkandung doa, dalam itu terkandung zikir dan sebagainya. Dan ada riwayat hadis lain yang menyebutkan doa. Seterusnya ialah hadis daripada Umar bin Mas'ud, kata bahawa menyebutkan bahawa dia menasihatkan Islam supaya dia menceritakan bahawa Nabi ini laqad ra'aytu Nabi kathira yansarifu an yasari. Nabi lepas dia solat dia
akan beredar di sebelah kiri. Jadi lepas dia habis solat, dia nak bangun, dia pergi sebelah kiri. Jadi ada orang yang lepas solat dia ingat mesti kanan, mesti kanan saja. Jadi tak boleh. Jadi Ibnu Mas'ud kata, aku nak beritahu Nabi selalu beredar sebelah kiri. Ada ulama kata sebabnya adalah rumah Nabi sebelah kiri, kan? Nabi Islam sebelah kiri. Betul tak? Jadi ada riwayat lain kata Nabi juga beredar sebelah kanan. Jadi maksud kanan dan kiri tu boleh dua-dua. Jadi ada orang yang menganggap bahawa kanan sahaja. Betul. Soalnya betul kanan tu. Dan Ustaz tu bersama dengan isteri pasal berdiri. Awak bersama dengan isteri kan? Belah sendiri kan? Kita potong kiri, potong kanan, jauh sini. Kalau dengan isteri kita sebelah kiri, dia belah kanan kan, dia belah kiri kan? Lebih betul duduk sebelah kiri lah. Kalau nak kasih kan? Macam Nabi yang umar dia berdiri. Sebab dia lah. Jadi ada katakan nasihat Ibnu Mas'ud ni sebab ada orang yang berpahaman begitu, maka dia nasihatkan mengikut apa yang dia nampak. Dampak seterusnya adalah tentang khusyuk dalam solat. Dapat beberapa hadis yang menunjukkan bagaimana Nabi memberikan kita nasihat bahawa solat kita boleh terganggu dengan benda-benda di sekeliling kita. Jadi benda ni ulama bincang khusyuk ni, sebenarnya ulama bincang majoriti ulama mengatakan khusyuk ni tidak wajib, tapi dia sebenarnya yang digalakkan amat-amat betul dalam solat, kerana mustahil bagi seorang manusia biasa macam kita untuk sentiasa fokus dalam solat. Mesti ada masa kita akan terleka. Jadi kalau diberatkan kepada semua orang Islam untuk setiap kali solat 100% fokus, tak boleh buat. Jadi benda ni menyebabkan ulama mengatakan tak, sejak zaman dulu ni mengatakan bahawa tak mungkin dia wajib, tapi dia amat dituntut. Sehingga kan dalam baca hadis masa azan, bagaimana syaitan mengganggu orang yang solat, kemudian sampai ke tahap dia lupa rakaat. Itulah ukuran fokus kita untuk solat. Kemudian kita berfikir, pemerhatian pertama ibu boleh atau tidak kita berfikir. Kita boleh fikir, tapi jangan dengan istisal. Maksudnya kita layan memang macam benar kita perlu layan. So, fikir macam so itu dibimbangi mengurangkan pahala. Jadi Rasulullah ni pernah sekali dalam hadis pertama, dapat 4 hadis dalam bab khusyuk ni. Yang pertama, Nabi memberikan nasihat dan teguran kepada sahabat-sahabatnya yang mana mereka kesolat mungkin melakukan perkara yang boleh ganggu perempuan. Maka Nabi beri amaran, Nabi suruh ikut, dan Nabi kata, "Wallahi ma yafa alayya khusyukum wa ruku'ukum." Tidak terlindung pun, aku nampak semua. Khusyuk kamu ke, tak khusyuk ke, rukuk macam mana. Inilah arakum min wara'i dhahri, aku boleh lihat kamu daripada belakang. Jadi ulama bincang apa maksud ni. Jadi majoriti ulama kata memang boleh lihat terus dari belakang. Nabi memang nampak dari belakang. Kalau malam budak tu sebenarnya dia aku nampak tu hadirnya duduk dengan dia sebenarnya perempuan kamu macam mana aku boleh lihat. Maksud Nabi boleh berkanan kepada khusyuk. Ada hadis lain juga Nabi pernah sebut siapa yang wuduk dengan sempurna sembahyang dalam keadaan disebut oleh Nabi khusyuk, tapi Nabi disebutkan dia tidak berkata-kata dengan diri dia. Maksudnya dia tak cerita nampak dia benda lain, dia bukan hanya pada solat dan pada sebutan dia sahaja. Itu antara ukurannya, ukuran semampu yang mungkin. Dan hadis yang kedua ialah tentang Nabi pernah diberikan hadiah oleh seorang sahabat bernama Ubaidullah bin Huzaifah, digelar Abu Jahal, Abu Jahmin. Jadi diberikan hadiah kain yang ada corak macam-macam. Maka lepas solat Nabi kata, pergi bagi balik dekat Abu Jahal, bagi aku kain lain. Kain disebut oleh Nabi sebagai al-mijaniyah, kain yang kasar tidak ada corak. Nabi kata dia mengganggu, hampir mengganggu pun dalam solat. Bertahap itu. Maksudnya ialah duduk mati benda itulah. Bukan maksud terganggu dari segi ujung mata pun, tapi tu sendiri sembahyang untuk tengok. Sejarah sekarang kan cantik.
macam-macam warna. Tengok dulu saya film di Mekah itu katanya itu dekat tu Kaabah tak sama apa ada pokok apa tiba ada pokok. Kemudian ni kita pun pergi balik dekat brand. Mobil kita sejalan untuk elok bagi sejalan update kan putih kan tu betul betul kan. Di mana datang dari Eropah juga sejalan bukan Islam juga. Ada yang bersaudara kecil lah, pelik kan. Kecil sangat sekarang. Ini lagi bahaya bagi saya. Mengganggu dia dan orang sebelah. Orang sebelah tengok ni, kecil dia. Kecil, ada juga ada kecil dia tu. Jadi itu saudara. Lagi ganggu semua. Kemudian daripada Aisyah, hadis yang seterusnya ataupun lafaz yang lain ialah Nabi sebut dengan jelas, iaitu hadis yang tadi juga, iaitu aku melihat pada coraknya dalam solat, untuk anzuru ila alam yara ana fi solat fa khafa an tafkina mimma ia mengganggu. Corak tu juga Nabi tengok masa sembahyang, Nabi nak tengok mengganggu tupan dan baca Quran, doa dan sebagainya. Hadis yang seterusnya adalah Aisyah pernah menutup satu kawasan dalam bilik dia, dalam rumah dia, dengan kain yang ada corak yang berwarna-warni, ada banyak warna. Maka Nabi suruh letak tepi, buang. Jadi kalau tazalu tasawiru ta'budu fi salati. Corak-corak dan warna itu Nabi kata sentiasa mengganggu dalam solat. Tapi Nabi, kita tengok Nabi tetap solat, dan Nabi sebagai seorang Nabi dia tak ganggu. Tapi dia nak bagi pelajaran kepada kita, Nabi mengganggu, ulama kata mengganggu dari segi tumpuan, tidak membatalkan solat. Dan hadis yang seterusnya daripada Aisyah berkata, Aisyah tanya Nabi tentang menoleh kanan dan kiri dalam solat, iltifat. Maka Nabi kata ikhtilasu syaitan min solat al-'am. Nabi buat perumpamaan syaitan telah berjaya merampas pahala solat kamu. Dan kamu mula tengok kanan dan kiri, tengok semua. Semasa tengok tu seolah-olah mereka, maka syaitan datang ambil sikit-sikit. Ikhtilaf ni ragu lah, serta ragu. Dalam solat dia bukan macam curi dia panggil curi dalam keadaan kita tak tahu. Kalau kita dalam pergi merompak dengan kekuatan paksa nahap, lepas tu kalau kita salifah curi dalam keadaan tak tahu, tapi itulah dalam keadaan kita mereka setiap depan mata kita dia ambil, ragu lah kan, ragu tu. Jadi syaitan telah mengambil sedikit demi sedikit daripada solat seorang hamba itu. Kalau duk tengok kanan dan kiri, memang ada orang solat itu, tengok tak nak kalah solat kan. Baik. Dan hadis seterusnya ialah tentang bagaimana Nabi melarang sahabat yang melihat ke langit ketika solat. Abadu aqwam yarfa'una absarahum ila as-sama'i fi salati. Kenapakah agaknya segolongan sahabat ini mengangkat pandangan mereka ke langit dalam solat, dan Nabi larang sekeras-kerasnya. Dan Nabi kata, ayat tahun dari wafat dan faru dibimbang, kalau tak berhenti mata mereka akan tutup. Jadi cerita dia Nabi larang sangat-sangat kerana ketika solat tak bolehlah buat benda yang mengganggu. Ketika luar solat memang tak ada masalah yang lagi. Sebab ada juga kadang-kadang kita jumpa riwayat daripada orang alim, daripada kalangan orang salafus soleh yang tak mau tengok langit, tak mau pandang ke langit. Berdasarkan hadis ni dia ingat benda ni, ataupun dia menganggap benda ni mengikuti semua keadaan. Tapi Imam Al-Bukhari menjawab dalam buku dia, kitab Sahih Bukhari, buat bab bahawa ini hanyalah dalam solat. Allah sendiri sedar tu. Cik kita macam ni. Bab besok ni. Ya. Mana dalam solat al-Ma'mun yang orang Muslim hadis tu Quran ayat tu tak salah dia cerita tentang sahur pun lalai daripada menunaikan solat. Maksud yang sebenarnya ayat bukan lalai dalam solat. Sebab Allah Alam setahu saya bukan banyak pun tak apa yang tapi dalam Quran ni dalam bab khusyuk ni hanya dalam surah Al-Mu'minun lah. Untuk surah itu khusyuk.
fi solatihim, dalam solat tu mereka khusyuk. Dan ulama tafsir kata khusyuk tu meliputi taat pada Allah dan semua, bukan hanya sebenarnya dalam solat. Kemudian yang ayat tu alladzina hum 'an solatihim, an itu disebabkan huruf an itu, perkataan itu sebab mereka lalai dari menunaikan solat. Maksudnya orang yang lalai dia tidak sembahyang, tidak tak sembahyang. Jadi dia melewatkan sembahyang. Misalnya tak rasa sebenarnya menentukan waktu sembahyang benar itu kita dapat apa? Hadis surah hadisnya. Ada yang Al-Quran ada hadis atau hadis riwayat siapa? Tapi ada memang dia solat disebutkan tu ada yang dapat 1/10, ada yang dapat separuh, ada yang tak dapat apa-apa. Ada hadis. Di mana dia dari mana dia tak menerima solat. Lepas itu dia buat benda yang tak senonoh semua, dia tak tahan. Jadi mak solat itu kalau juga khusus saja mana dia tahan. Solat yang agama kan, Malaysia. Kalau dia lepas itu dia buat benda tak senonoh, buat orang solat ni tak makan langsung. Apa-apa sudah ada dalam sayang saja kan. Solat hidup dia tak, dari hidup dia tak sesat solat. Di zaman awal Islam pun ataupun di zaman mula-mula di waktu pun ada sahabat, ada orang Islam yang tetap buat dosa, tak berubah lepas solat. Maka ditanya kepada Nabi, yang dia kata solat itu akan mencegah satu upaya tahap. Maksud dia kena solat kan. Maksud kita tak boleh macam setengah orang boleh salah faham kan. Jadi dia terbaca hadis palsu, dia sebut siapa yang solat dia tak dapat cegah muka hadis palsu. Maknanya semakin dia solat makin jauh belum aku ada hadis palsu. Kita ingat apa dia, maknanya siapa yang solat dia solat mau duduk macam tu juga, seolah-olah macam lagi dia solat lagi dia jauh, tak ada solat tak. Curi lagi. Kan? Maknanya tak mungkin lah solat ni orang sembahyang tak ada manfaat kan. InsyaAllah. Ini risau juga. Juga orang berhadis tapi yang pesan tadi tu hadis Nabi menunjukkan bahawa memang orang nak solat tetap tak buat dosa juga. Sebab itulah disebut oleh Nabi orang solat lima waktu macam dia mandi dekat sungai. Dan sahabat Nabi pernah cakap bahawa dia kata jom nak solat, jom padam balik api yang kita nak buat. Maksudnya kita buat dosa, kita lalai, manusia yang lalai, bukan dosa yang besar. Saya juga ada sebuah hadis dalam Sunan Nasa'i, memang Nabi cakap tujuh ayat qurratu aini fi shalah, dijadikan satu benda yang menyejukkan mata dalam solat. Itu petanda dia. Mana petanda walaupun kita solat kita rasa satu benda yang amat menyejukkan hati kita, menangkan jiwa kita. Itu tanda dia. Kemudian ada juga yang lain dalam Quran, iaitu sifat orang munafik. Qawmu idza solat qawmu kusala. Bila dia bangun nak solat, dia bangun dalam keadaan bermalas. Jadi mana dia macam tak nak dapat bangsa. Maknanya bila ikut Nabi itu, kita bila ikut para ulama kata kita kena solat dalam keadaan kita menghilangkan sebarang gangguan kita. Dan macam Nabi melarang jangan tertahan-tahan buang air, dan juga sampai ke tahap makanan yang hidang kita makan tak dulu. Dan juga sampai ke tahap juga yang Nabi larang sahabat yang makan bawang dan benda-benda yang bau masuk dalam masjid dan sebagainya. Benda-benda tu kadang-kadang membantu kita. Di samping saya rasa
kita patut baca hadis-hadis tentang kelebihan solat. Kelebihan solat, bagaimana Nabi sebut pergi sungai dan sebagainya, dan amaran. Jadi benda-benda tu maksudnya perlukan latihan. Tiba-tiba kita nak, kita ada hari kita lekir, dan ada hari kita lekir solat tu, ada hari lupa tak biasa. Peringkat khusyuk ke peringkat apa di apa sebab tu orang dia beruntung kan. Betul. Kalau misalnya itu dalam surah Al-Maun dia Quran surah An-Nasr dia dapat ni itu dia kata anda boleh kata betul, tapi cuma kadar sebanyak mana. Dengan kadar minimum ni adalah kita tahu apa kita buat. Kadar yang lebih lagi adalah kita menghayati bacaan dan kita berinteraksi dengan doa yang kita baca. Itu kadar yang lebih tinggi. Tapi kalau nak kata kadar minimum adalah kita tahu apa kita buat. Sebab Nabi bagi panduan tu, sehingga syaitan tak ganggu kita bila kita pertama suruh kita ingat macam, yang kedua kita lupa rakaat, kita tunduk, syaitan dia ganggu kita. Itu jadi khusyuk kita masa tu dah tak ada dia. Dan khusyuk ni sebenarnya ialah apa ni, tunduk kepada Allah. Jadi mana sebab tu bila kita cek hadis-hadis proses khusyuk ni, saya tanya hadis tadi tu, yang Nabi kata dia tidak bercakap dengan diri dia dalam solat. Mana dia dengan Tuhan saja. Bila dia dah mula cerita sendiri dia, macam kita untuk setengah sembahyang kita buat apa lepas itu, mana kita dah cerita dengan diri kita tak lagi membaca ataupun kita tak lagi berdoa direct, tapi kita macam mulut cakap, hati tu fikir benda lain. Itu ukuran. Sebab tu ulama kata dia tak mungkin wajib, sebab tak semua orang boleh buat dalam setiap masa solat. Jadi itulah penentu. Cerita kita dengar kadang-kadang yang terlalu cerita tu kadang-kadang kau datang dari mana, macam orang yang kosong tu sampai tak sedar apa batu dia kena cucuk panah waktu dia sembahyang sampai dia Allah Alam kisah tu termain tu. Dia sebenarnya tak Allah Alam. Sebab kisah-kisah ni sebab kalau ikut dalam Sahih Bukhari, Sayyidina Ali dia gatal di daun, dalam sembahyang dia gatal di daun, gatal pun dia rasa sakit lebih dari dia kan. Mungkin itu lah cerita dia kadang-kadang nak terlalu membesarkan benda tu sampai dia ambil cerita tak tahu dari mana datang, dia takut tu. Jadi akhirnya kosong, jadi macam kita masuk alam lain. Kita masuk alam lain sampai kita ada cerita kata kalau dia semayang, dia kata tak nak bunyi dia, kalau nak jangan nak mengumpat, kalau nak buat apa-apa cakap apa pun cukup semayang, untuk tak dengar yang kat depan dia. Jadi kita pun orang alam kan, Ibi pun masa semayang tu dia menyedari yang Ibnu Abbas duduk belah kiri di bawah belah kanan, dan dia menyedari Aisyah kat kiri dia, Nabi suruh dia pegang, suruh dia ubah dia nak sujud, suruh menyedari apa yang berlaku. Yang riwayat itu tak ada orang bakar dia tak sedar. Itu cerita lah. Tak, dia nak cerita. Cerita memang seronok lah. Kita cerita. Tapi kadang memang kita rasa pun, kita rasa macam orang buat perumahan macam nak orang yang nak bunuh, nak tembak binatang. Masa dia nak tembak, dia nampak binatang pembunuh tu, masa dia target nak tembak tu, semut ke apa ke, dia tak rasa apa. Dia fokus satu tu. Dia buat contoh ni tu lah. Tapi kalau semut tu besar sangat, sakit ke, nak tembak pun gak dulu. Tembak sebelah lain kan. Jadi contoh tu kita tak sesuai lah. Allah dalam solat lain. Sebab solat memerlukan kita sedar apa kita buat. Mungkin tak khusyuk sebab kita tak faham. Kita faham tujuan mengingatkan jemaah. Sebab kalau tak faham Arab, dia baca dia tahu S, dia baca sambil baca dia faham. Kita dia baca kita ingat jemaah. Yang faham pun tak begitu kuat lah. Maksudnya maknanya dia faham tu tak cukup. Dia kena juga bagi kuat dalam solat tu. Kalau sekat faham dia
Orang Arab tu lagi faham lah. Semayang tu macam lah kan. Jadi cerita dia apa benda tu macam satu benda yang kita apa, jangan sampai ke tahap yang terlalu rendah lah. Dia jaga lah. Jangan sampai ke tahap kita sudah habis. Duk ikut tu imam tu tak beri, bayang je lah. Dah lah, dah habis lah. Jadi teruk sangat. Aku sampai lupa tak tak tu sebenarnya lupa tak sebenarnya. Aku baru tak kata nak ambil. Tu lagi. Kalau tak biar-biar shot tambah. Saya kata dia khusyuk, bahasa Arab khusyuk tak lah. Tunduk maksudnya. Tunduk lah, terserap sambil Allah akan sambil berikan masih Islam mana dia tidak seluruh badan dia satu kita kan. Jadi kalau orang yang tak khusyuk tu nampak dia satu dia tetap bertahan Islam kan. Dia tak khusyuk besar tu. ada satu tanda juga seorang ulama lah, dia tak bikin ke lepas tu dia tengok orang semayang dia urut janggut. Janggut kan. Jadi itu bukan hadis. Sebab ada riwayat, ada orang sebut bawa kata hadis, Nabi tengok seorang semayang pegang janggut, Nabi kata kalau hati dia khusyuk, anggota badan dia pun akan khusyuk. Itu bukan hadis lah sebenarnya. Itu berlaku pada ulama, pada tabi'in lepas lagi. Jadi mana itu pun mungkin jadi ukuran ni. Boleh juga. Sebab ulama tu dia macam ukur lah. Dia kata kalau orang ni betul-betul khusyuk, dia tak ada lah sampai khusus setiap masa tu rumah orang janggut banyak lah. Orang semayang orang yang dah syarat dia ambil tisu, dia banyak ambil satu, dia lipat balik. Jadi kita pun nampak sangat dia tu macam tak fokus kan. Jaga baju dia semua. Itu bertunjuk lah kata mungkin betul lah, tapi itu bukan hadis lah. Ada orang dia guna sebagai hadis, itu bukan hadis. Kalau hati dia khusyuk, badan dia akan khusyuk, bukan hadis lah. Dia bukan keadaan khusyuk kan. Tentram, diam lah dia kan. Tentram, diam. Kita tahu ialah selepas dia beri salam pertama, selepas dia habis beri salam, dia terus hatta kita nak beri salam dengan imam pun dekat sempat pertama beri salam, jadi kita beri salam. Penting jangan mendahului dia. Kalau yang pertama, salam pertama tu lah yang menentukan dia keluar bersolat. Dia habis salam pertama, kalau orang pun salam kedua, dia nak beri wajib lah. Dia salam pertama tu dah habis. Yang saya kalau benda semua Sebab memang sepakat semua ulama kata yang pertama tu dia jangan balik habis. Lepas tu boleh tutup juga, ada beri salam macam beri salam biasa lah. Kita terus bayang selesai tu lah, tahan tu. Dia nampaknya dia ada satu, kalau kita tengok dari segi lebih menyeluruh, kita memang dapati orang yang buat baik banyak, ada orang musuh banyak. Dan itu normal lah. Jadi memang macam asal mana dia buat baik dalam hidup dia, dan dia ada banyak murid dan peminat semua. Jadi
pastilah ada orang yang akan tak suka publicity yang dia dapat macam umum lah. Benda yang kedua, bila mana manusia ni dia akan banyak buat silap. Bila manusia mungkin silap sikit-sikit je, tapi dia besar-besar kan. Mungkin dia tersilap, mungkin asal mana pada awal. Ada orang best juga, ada seorang pernah cakap saya, dia kata asal mana ni orang alim, orang bagus. Kalau dia buat silap pun dia mati muda, dia orang muda buat silap biasa. Tapi soalan dia apa yang dia dah buat yang baik. Itu soalan. Dengan umur dia yang singkat tu, dia boleh buat macam-macam. Kita hargai lah apa dia buat tu kan. Cuma nampaklah yang menyesatkan dia beria sangat ni disebabkan memang ada penulis-penulis ataupun sebahagian yang ahli ilmu, dia khusus bidang dia adalah mencari kesilapan orang yang terkenal, bukan orang yang tak terkenal. Sampai ke tahap orang tertentu ni kalau sebut nama dia orang tahu lah dia ni semua tak sama dengan dia kecuali dia tak kata dekat diri dia. Tapi kalau orang ni semua dia akan buat. Dia buat buku, dia buat ceramah, dia buat program, dia buat apa untuk kata anak orang ni ada masalah sekali-sekali, orang ni sekali-sekali kecuali dia. Jadi ada orang ni. Jadi yang sedih dia kadang-kadang orang kita minat benda tu sebab kata orang yang mau sampai kan ada seorang ulama Arab Saudi tulis buku dia, tajuk dia Luhum ulama Masmur, maksudnya daging ulama ni daging yang beracun, jangan makan. Maksudnya dia sampai ke tahap nasihat pemuda-pemuda, janganlah asyik lah mengutuk para ulama. Sebab ini ulama, dia buat silap pun dia ulama tu. Jadi ada gerakan ni, maksudnya ada keinginan kita. Sebab tu kalau kita dengar ceramah khas untuk kita ada rasa relasi bersama. Kalau saya kan termasuk mengumpat ni terumpat. Kalau dia nak pun mengumpat kan. Mengumpat macam orang kita tengah hari. Kadang-kadang dia jadi mengumpat dia over berat tu. Kadang-kadang fitnah hari, kadang-kadang dia kata lain, dia tafsirkan lain. Kadang-kadang fitnah lagi. Dia ni macam dia, dia ni macam kita rasa macam kenapa benci sangat? Timbul hati kita, kenapa benci dengan tahap ni? Jadi mana kadang-kadang tu dakwaan tu tak masuk akal macam kita bukan nak tahankan siapa-siapa. Tapi kalau Hasan Banna, Syed Qutb, contohnya Syed Qutb dituduh dia fahaman Allah wujud. Bila sebut dalam tafsir dia seolah-olah macam diri ini bercantum dengan Tuhan, tak masuk akal. Syed Qutb bercakap dengan itu, melainkan difahami macam tu. Baca-baca, ini dia contoh itu. Kemudian tak adil lah nak menghukum Syed Qutb dengan hanya satu ayat, dua ayat baca semua. Sebab tu kita heran tengok ulama-ulama muda duk hentak Syed Qutb, tapi ulama-ulama yang dah tua ni kata Syed Qutb ni ada jasa. Ulama-ulama tu dia guru pada yang tadi. Jadi pemuda-pemuda ni nak solok kita. Kalau muda nak solok kata orang cerita dia macam betul Yusuf Qaradawi lah, yang orang bentuk dia semua. Tapi kalau sampai ke tahap kata dia menyeru ke arah penyatuan agama, tak masuk akal. Kata lah benda lain sikit ya, masuk akal juga kan. Yusuf Qaradawi dia ajak agama macam tu. Subhanallah. Yusuf Qaradawi menyamakan Tuhan dengan apa? Menteri Israel. Apa cerita? Dia cakap dengan lain. Orang tu dengar, dia tak dengar, dia dah marah dah. Dia dah benci lah. Jadi apa yang orang cakap semua dia kan ni je lah, buatan gua. Dia manusia, dia silap. Kadang-kadang dia mungkin baca saja kan, sesaja dia. Jadi saya kadang orang kata apa, janganlah sampai kita benci dengan ulama, sampai kita jadi orang macam energi dengan ulama-ulama. Kita kalau tidak cari salah, kita jumpa salah kita. Ustaz dia Ustaz dia tu buat Ustaz dia dulu. Contoh jumpa orang student universiti tak habis mengaji lagi, mengaji bukan bab agama tu. Itu Ustaz ni buat
Kita tengok depan kita dia kata kau atas, belakang kita dia kata ustaz tak tahu. Jadi saya kata kenapa tak cakap ni? Apa maksudnya? Sibuk muka tu. Yang hang ni siapa lah? Ya. Jadi nanti tu ustaz ni boleh pakai. Apa semua pakai? Tak masalah dia hang ada ilmu ke tidak? Itu betul. Kalau tak ada kita ngaji sama-sama kan. Kalau waktu salah sikit ustaz tadi menguat tak tutup mulut. Ada itu semua. Dia tengah duk cakap, dia menguat. Dia lupa lah sebab tutup mulut kan. Kadang-kadang dia tak sama muslim dia kata tutup mulut. Memang betul lah. Ada syaitan masuk betul. Kalau tu takkan salah menguat tutup mulut boleh padam kebaikan dia. Semua yang tak ada bismillah datang. Guru kita datang, ustaz kita terlupa aku cakap ambil air minum. Orang mohon tengok. Tak baca bismillah. Cerita dia senang. Oh. Kita tahu macam tu habis cerita. Kita susah. Jadi na'udzubillah kita tak masuk golongan tu. Kita sampai ke tahap bukan nanti macam orang tarekat pula kan. Maksudnya buat salah macam mana pun jangan tegur. Ini kita tak faham. Dan itu bukan satu tahap pun. Tapi semuanya ada alasan yang kita cari alasan. Mungkin dia ni ada sebab tak mungkin. Sebab saya Umar kan dia dengar sahabat baca Quran lain. Cepat bawa Nabi. Jadi baca lain semua kan. Dalam hal itu Rasulullah ajar dia sama juga. Pertama itu diawaikan bacaan dia ada beza sikit. Mana Sayyidina Umar ni marah. Cakap Nabi ajak aku lain. Kenapa kau baca lain? Aku Nabi namanya, aku tak percaya. Bawa. Jadi kita kadang semangat tu jangan tempat. Sayyidina Umar dia dah kabur banyak. Awal-awal tu dia semangat. Lepas tu dia okey. Kita sikit muda-muda. Dia semangat ni. Kita dah main umur ni. Boleh buang masa. Baik duduk rumah sampai 50. Duduk kumpul buku ulama-ulama yang bermasalah. Ada dalam setengah-setengah mawad kuliah khas dikumpul banyak pasal masalah haram, masalah malu tu push juga. Apa sebab tahap tu? Bila ada seorang pendakwah yang terkenal, ada orang akan sebut. Mungkin orang tu salah lah, tapi takkan sampai ke tahap tak faham ke, takkan ada sesat tu. Macam yang dia lah. Orang utama masyarakat kita habis. Kita cakap tu dia mana dia sabar. Mungkin dia orang yang cakap tu dia ada sebab dia cakap benda tu, tapi kita boleh tengok balik lah. Kalau alumnya dia memang betul confirm dalam masalah besar dalam bab akidah kan, kita tengok mana kan. Tapi setakat ni kita kata banyak juga dasar dia tim dia tu Adnan tu kan banyak juga lah dasar dia. Kita pergi kata sesat tu risau tu. Tapi saya dengar je lah. Saya tak tutup orang yang tutup dia tu. Sebab saya kata mungkin dia ada something yang dia rasa macam kecewa lah. Macam Amrul Khalid lah. Amrul Khalid manusia tu tak awal dia kenal kan. Amrul rumah hentam dia kan. Jadi sebab dia cuba nebut kan. Sebab dia cakap bahasa Arab kampung, dia tak cakap bahasa Arab benda. Jadi macam-macam lah. Dia bawa ahli palsu silap tu, dia tak tahu. Sedangkan Amrul Khalid tu masa dia dekat universiti, dia antara tokoh pelajar yang banyak buat program agama tu. Tak usik kalau dia. Jadi tengok lah daripada semua sudut. Dan kita usaha Fadawi pun kita tengok semua sudut lah. Orang macam dia tu kita tiba-tiba untuk kita ni semua dia Fadawi kita apa